أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurniaannya dapat kita sekali lagi untuk berjumpa mata, berkuliah, mendapat sedikit sebanyak tazkirah, pesanan kebaikan dan juga keagamaan, memahami ilmu agama Allah khairul min sittina sanah. Moga-moga kita dapat lebih baik daripada ibadat sunat 60 tahun, khususnya belajar ilmu fiqh, khususnya iaitu belajar memahami ilmu agama Allah yang mengenai kehidupan kita lebih aula. Jadi alhamdulillah, pada bulan lepas pertemuan kita pertama, maka bulan ini dijodohkan sekali lagi yang mengucapkan jazakumullah khairul jaza kepada pihak EJK Masjid, pengerusi, bendahari ataupun setiausaha, imam, bilal, semua sekali hadirin hadirat yang sudi jemput hamba, yang tidak seriklah kepada hamba untuk berkuliah. Cuma pada baru ni kita kuliah umum, maka kita bawa dengan sedikit seolah-olahnya kuliah perdana, konon-kononnya lah. Tak ada pun masjid bubuh perdana, kita sendiri bubuh, hamba sendiri bubuh perdana. Jadi tarik panjang tu, sebab tajuk tu panjang, maka adapun pada malam ni tajuknya tidak berapa panjang, tetapi tengok keadaan. Kalau berlaku panjang maka panjang jugalah. Kalau bulan lepas kita bercerita tentang bab ulama usul yang dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bimbangnya ulama usul yang banyak sangat bertebaran bermulanya akhir zaman. Lebih bimbangnya Rasulullah, lebih bimbang daripada Dajjal tu sendiri, lebih bimbang pada Dajjal. Maka kita consider pada bulan lepas. Maka alhamdulillah pada bulan ni, maka kita pun tahu dah lebih kurang cara mengenali ulama usul dengan cara atas dasar, cara kasar-kasar, gabah-gabah, ala kadar. Nampak dah lebih kurang andaya ataupun tanda-tanda. Jadi maka berlaku sekiranya ada lagi, maka kita boleh buatlah perubahan, sama ada bermula daripada imam, daripada AJK, ataupun kalau AJK tak boleh nak buat lagu mana, ustaz amba ni habis ring dah, royak dah ke penceramah tu, dia ceramah 3 tahun dah sini, tiap-tiap minggu, 2 minggu sekali dan sebagainya, tapi bila tiba-tiba dia sebut benda yang menjadi khilaf ataupun menyebut perkara yang boleh menolak ataupun menolak pendapat ataupun amalan daripada ulama-ulama lain,
Maka jika masih lagi ada sebegini, maka masjid ambil tindakan. Tapi tiba-tiba masjid ambil tindakan dah, tapi dia pakai kabel pula. Kabel pula kuat pula, capungnya terbaga. Naik ke majlis agama, naik dan sebagainya, nak ngajar juga cikgu tiga lagu-lagu mana pun. Contoh. Jadi pilihan kedua lah berlaku pada adik kakak muslimin muslimat, ayah haji makcik haji. Jangan ada lagu ni ramah ni. Ada lagu ni, dia akan kekal duduk berkuliah juga dan boleh memakai data otak kita. Makai data. Lagu mana? Virus. Dia masuk sikit masuk. Hari ini kita dengar khutbah daripada imam. Bila siapa khutbah yang kedua, maka imam berdoa untuk kita. Siapa dia perhati? Tadi ketika khutbah yang ketiga, khutbah yang kedua tadi, siapa dia sini perhati? Berapa orang angkat tangan berdoa, mengaminkan doa. Ada setengah takut nak amin sebab dia kata tak boleh ke bunyi suara dalam khutbah ni, tak boleh bunyi suara ustaz, mana boleh kata amin. Jadi seolah-olahnya panggil Muhammad Amin. Tu makmin. Ni amin kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah, itu pun takut. Amin ini adalah benda sunat untuk kita mengaminkan segala doa. Ambo mari daripada Ciku 1 semalam. Kali pertama dalam hidup ambo kuliah di kubur pagi tadi. Tak rajin lagi kuliah kubur hari ni. Habis kuliah kubur, minta kuliah di duha pula Masjid At-Taqwa. Lepas Masjid At-Taqwa, balik bahasa nak mari letih, mari minta pula. Tak ada orang ni sebelum Jumaat ni, minta ustaz sekali lagi. Tak apalah, dah moga ada betul tak tidur lagi, tak berehat lagi, bolehlah sambung pula. Mani-mani pergi sambung pula. Jadi hari ni 3 terik bahasa tak rekod juga, tak rajin lagi 3 terik sepagi. Tapi mujur tak berat mana. Kita bawa dengan cara tidak berat sangat. Jadi siapa hari Jumaat, ambo nanti tengok, sebab ambo mari banyak kali dah Ciku 1. Royak banyak kali dah. Amin ketika solat Jumaat itu sunat akad tangan. Bila siapa tangan akad tangan, ambo perhati, ambo doa amin, amin. Sebab ambo ayo haji pakai serban, tak amin duk relax molek tangan. Tu belum lagi pok mak, pok li tak, pok ni contohlah ni nama binjai. Nak ramai mana lagi tak amin. Relax orang tak tahu je. Setengah ulama kata orang yang tidak mengaminkan doa yang orang baca, dia panggil kurang beradab. Ataupun kurang adab, ataupun kurang diajar. Bahasa kasar sikit, kurang ajar. Benda tolak je sebenarnya. Sebab apa? Sebab mengaminkan doa itu adalah sunat hukumnya. Walaupun doa orang lain, walaupun doa timah, tijah, kat mah, kat adah, kat kita lalu tepi rumah dia doa untuk lelaki dia baru start nega. Ya Allah berikanlah, ya Allah limpahkanlah kurnia rezeki kepada suamiku, ya Allah baru start nega tu, ya Allah tolonglah biar we dapat rezeki lebih, biar boleh hamba ni tukar sofa baru, ya Allah. Nak minta sofa baru pun kita amin. Dan amin doa ni juga Allah Ta'ala mahu mendengar, tengok kita usaha mengaminkan doa. Cuma hukum yang menjadi persoalan kepada kita, boleh ke amin ketika orang berkhutbah? Hukumnya tetap sunat, asalkan jangan mengganggu khatib duduk tengah baca doa. Lama ke khatib tengah baca doa, Allahumma kita amin, dia kejut, dia betulnya nama amin. Tu email tu nama amin. Allah, apa dia panggil nama aku? Tak boleh lagu tu. Sekadar mendengar telinga, sunat. Dan akad tangan, ghaliknya kita akad tangan, asalnya tak akad tangan pun tak apa. Tetapi ghalik kita orang, adat kita, al-adatu muhakkamah, adat menjadi hukum, maka akad tangan dengan mengatakan amin menjadi sunat, boleh pahala. Ramai orang tak akad tangan kerana salah faham. Dalam khutbah tak boleh kecek, dia kata betul
Memang kecek tak boleh. Amin ni bukan keceknya Mamat, bukan keceknya Ali, Pok Abu, Pok Mi, bukan. Kita meminta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengaminkan, mengiyakan doa yang imam baca untuk kita, untuk kampung kita, untuk Ciku Tiga. Bukan dia doa untuk orang Muslim, doa untuk kita, untuk anak bini kita dan sebagainya. Kita buat relax. Nah, rugi sebenarnya, bahkan kurang beradab dalam ahli sunnah wal jamaah. Tapi tak boleh sebab dia disalah fahamkan ayatnya. Jarang masuk lama dah tanpa kita sedari. Kita kata Ciku Tiga tak masuk puak-puak ulama usuk ni ustaz. Kita duk tahlil molek-molek, kita duk selawat molek-molek. Memanglah kita selawat molek-molek. Sebelum ni comel molek-molek, tapi beringat sudah pun mula masuk dan telah pun masuk lama dah. Dan itulah bukti kalau kita biarkan benda ni, maka akan masuk lebih banyak lagi. Itu kena berhati-hati. Jadi hukumnya sunat mengaminkan doa. Angkat tangan boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh buah. Tepi sikit tak boleh. Mengungkap perkataan kepada makhluk tu tak boleh. Zikir boleh. Ijma' selawat boleh. Tapi kalau zikir selain pada selawat, ada khilaf. Ada kata boleh, kata tak boleh. Tapi ramai kata boleh. Sebab apa? Sebab zikir ni bukan kita panggil berkomunikasi dengan manusia. Kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kita duduk dalam solat. Kita duduk dalam solat, tak ada masalah kalau tiba-tiba imam baca ayat Quran berbentuk doa, kita pun amin. Tak ada masalah. Kenapa? Kerana kita mengiyakan doa yang dibaca oleh imam. Ambo duduk mengajar, seingat ambo duduk mengaji lah, ambo royak sebelum ni. Baru ni ambo balik cari kitab, cari-cari, takut-takutnya salah bimbang juga. Takut orang buat isu dalam live, ambo buat live, buat rekod pula, masuk YouTube pula. Ambo buka cari kitab, tanya saja, betul sungguh ambo bawa memang sunat amin ke doa. Tapi ramai mana tidak amin ke doa. Tu baru amin. Belum Pak Ali lagi, amin baru. Anak pada Pak Ali. Amin tak sedar sebut amin. Ini banyaknya berlaku. Jadi ruginya kalau kita tidak amin. Ayatnya kalau boleh kita aminlah doa. Dan juga jangan terpengaruh dengan mereka. Kalau ada yang berfahaman sebegini, mari-mari royak bab wa kullu bid'atin dhalalah sani. Kita duduk baca ayat mula-mula start daripada mukaddimah, setiap benda baru tu bid'ah, setiap bid'ah tu sesat, maka sesat masuk neraka. Tiba-tiba kita pun mari ada duk sebut lagu ni, dia kata kita hati-hatilah dalam ibadat, jangan kita ni buat benda hak Nabi tak buat. Kalau tidak, kita takut sia-sia amalan kita. Pernah dengar ada kata-kata lagu ni? Pernah dengar ada? Tak pernah, Cikgu Tiga. Luar banyak, terutamanya bandar. Sebab apa? Sebab Dajjal dia mari ikut bandar dulu. Orang Cikgu Tiga ni insya-Allah lambat sikit sabar. Tapi kena beringat, faham dia masuk dah, masuk sikit demi sikit. Dan yang pasti anak cucu hak duduk bandar tu ramai. Yang telah pun pening tak tahu nak ikut lagu mana, hak mana nak ikut hak ni. Ambo mari baru ni duk mengajar di kasar, tiba-tiba seorang haji tua dah lah mari saling dengan ambo, tengah duduk baru habis kuliah, tak ada bangun lagi, mari orang tanya saling lalu. Dia kata jelera ustaz mengajar. Tak apa, alhamdulillah kalau faham. Dia kata ustaz, ambo nak tanya hukum. Dia kata ambo dengar daripada ulama besar. Dia kata ulama besar, dia kata haram tak sah sembahyang bila letak telefon hak ada skrin ni. Telefon hak ada skrin ke, hak boleh WhatsApp ni dalam poket, tak sah sembahyang, dia kata. Ni karut ni. Hamba berkata, apa tak sah? Tak ada temu lagi, hamba tak sah. Sebab apa? Dia kata sebab skrin ni boleh tengok segala maksiat. Kalau kita tengok maksiat. Tapi kalau kita tengok mengajar, lagu mana pula? Nak royak we faham ni masuk macam-macam. Telefon syadid sangat, tak boleh letak dalam poket. Lepas tu kalau Quran lagu mana? Dalam telefon kita ada aplikasi Quran.
Nah, patut nak masuk tandas lagu mana? Tak boleh juga tu. Nah, hukum dia tak ada masalah sebenarnya. Nak masuk tandas ada aplikasi Quran tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Kecuali yang tak bolehnya haram bila kita buka aplikasi Quran masuk tandas. Itu tak boleh. Whiteboard kita ngaji guna nulis, betul tak? Ataupun skrin, ada skrin layar sini. Ada. Ni nak ni. Skrin ni bila dia buka dia warna putih, bersih. Kita setuh dia tak ada ais maya, tak ada apa-apa pun. Tapi tiba-tiba baca slide orang tu projektor dah. Bom, dia baca slide ni ayat Quran. Contohnya tu email nak baca khutbah dia pun tobeklah. Ayat Quran dalil begini-begini. Ada je ayat Al-Quran. Kalau sekiranya ayat itu melebihi daripada tulisan lain atau Quran saja ataupun banyak Quran lagi daripada tulisan lain, maka tak boleh setuh ketika tu kalau tak ada ais maya. Mana kalau kita buka, kalau tak buka tak ada masalah, boleh setuh. Supaya kita telefon nak ayatnya faham ni macam-macam lagi. Sia ke masyarakat. Dia kata tapi ustaz ni, dia kata syekh ni besar, orang besar benar. Lepas sudah kita tanya, saya tak puas hati. Minta anak-anak tanya siapa dia sebenarnya. Dia pun ayat lah, rupanya bukan orang Malaysia. Dia ni orang Jemaah, dia pergi Maulana di luar. Tak apalah, hamba tak kenal. Lega, beres lah. Sebab kejut benda ni. Tak ada. Nak ayatnya banyak faham-faham yang syadid. Kalau kita lek dia mari sampai tahap nak selawat kot speaker sebelum bel pun menjadi dosa seperti berzina dengan ibu sendiri. Besar. Banyak lagi hak dia royak. Bukan hamba royak ni, hamba royak fatwa yang dia telah fatwa ke dalam kitab dia di Saudi. Jadi bahayanya. Jadi bila kita dah kenal ciri-ciri ulama usul, kalau berlaku ada je terus bangun, jangan pasal sedak duduk nyana dinding. Saya nak tinggal dinding ni, dinding tak banyak mana apa ni tiang ni, pak tiang je. Berasa tak sedap, tak semata, jangan nyana dinding. Bukan jangan nyana. Dah duduklah terus bangun lalu sorang-sorang tubik kabi biar kosong masjid, baru dia berhenti daripada mengajar. Itu cara kita nak guna psikologi supaya dia berhenti daripada mengajar, supaya tidak gelak ataupun tidak menjadi pening kepada masyarakat Ciku Tiga. Mungkin mana pun besar benda ni. Bila kita dah kenal benda ni, kita dah kenal dah ke orang panggil tanda-tanda ulama usul, maka sapalah giliran kita memperkemaskan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah, khususnya mazhab Asy-Syafi'i. Maka siapa masa dia, kita kena kemas. Sebab apa? Kefarduan kepada kita, menjadi fardu kepada kita ialah memahami dan mendalami ilmu agama Allah. Khususnya menjadi kewajipan ni adalah 3 benda yang wajib. Yang pertama fiqh, yang kedua akidah, yang ketiga tasawuf. 3 ni adalah basic yang perlu kita tahu. Tujuan apa? Tujuan fiqh untuk memperelokkan semaya kita, puasa kita, zakat kita, segala ibadat kita biar comel, biar jadi sungguh, biar tidak sia-sia. Itu satu. Yang kedua, perlu adanya akidah yang betul supaya i'tiqad kita tidak lari. Barulah kita kecek jelas molek. Tak ada lah kita gantung kotak bomo, tak ada lah kita gantung ke doktor sekalipun. Doktor tak apa ustaz, bagai model sama je. Bukan tok bomo tu tak molek, pergantungnya kita tu tak boleh. Kalau kita ikhtiar sebagai minta dengan Allah, sebagai jalan ikhtiar, maka boleh. Asalkan Tok Bomo tidak baca benda yang syirik. Kalau Tok Bomo tu baca dengan cara yang Quran dan sebagainya, ikut kaedah perubatan Islam, cuma orang panggil dia Tok Bomo, tak ada masalah. Doktor buat tak ada baca Quran gapo, tapi siapa dia kecek kata ambo orang sakit macam yang ambo belaka, ambo wis jago siang lalu. Tes jago siang lalu. Tak rajin lagi, ambo ubat ambo tak sembuh ni, tak rajin lagi.
Tak boleh tu sebenarnya. Tak sedap dah tu kedudukan. Kita pun kecek pula. Ada kalau jumpa doktor tu, doktor Mak contoh. Bukan Mak MAT, MARK, Mark. Dan ataupun John Travolta. Doktor nama John. Kapi pula contoh. Kita pun kata tak pelik nak berubat kapi, tak ada masalah. Tetapi biarlah berubat dengan kaedah yang betul, yang cara yang betul. Kita kata kalau berubat dengan Dr. John, sial lalu. Sakit sikit, lengah-lengah pergi dengan dia test jarum, legah lalu. Ada hak seteruk, hak tak bergerak dah, selak dah, nak mati dah. Bawa orang usung, cocok. Molek. Kena berhati-hati. Kita mari duduk cikun ni lah, boleh rezeki. Kalau duduk di Pasir Putih dulu dengan keluarga kita, duduk Pasir Mah dulu kan, duduk selok kos situ lah, mujulah. Mari duduk di Ciku 3 ni, dapat jugalah hasil daripada sawit 10,000 sebulan. Contoh lah tu. Tak boleh nak kata sebenar kalau nak kira tak sedap. Tapi ijma' kata tidaklah siapa tahap. Kalau i'tiqad pada hati, betul-betul yang memberi rezeki adalah Felda, yang memberi rezeki adalah orang, yang menyembuhkan penyakit adalah manusia, maka syirik, kufur. Tetapi kalau sekadar mulut saja tapi hati ni kita masih lagi kata Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, hanya asbab saja Felda, maka tak ada masalah lagi. Tetapi tak sedap, syirik khafi. Tak sedap. Bimbang, takut-takut kita pergi kepada syirik. Itu kena i'tiqad kita molek. Yang ketiga, tasawuf, kena betul-betul comel. Sebab apa? Takut bimbang, kita duduk tengah molek-molek, duduk beramal molek-molek. Tiba-tiba kosong pahala, tak ada pahala. Semaya kuat dah, semaya sunat, semaya wajib, zikir beribu-ribu sehari, 10,000 sehari, 20,000 sehari berzikir, tapi hilang pahala. Kalau pokok ulama usud dia katakan apa? Hilang sebab dia buat benda bid'ah, tu yang hilang tu. Bukan maksud amal hilang sini lagu mana? Kita tidak jaga hati kita. Alah 5 waktu. Kalau ambo tak sapa, Tok Bila tak bel. Menggolia Tok Bila. Tok Bila tak bel, menggolia dah Tok Bila. Contoh lego kan. Tapi mana kalau kecek kan? Ambo 5 waktu ni tak rajin hayat hidup tinggal. Takbir tu. Dia semua takbiratul ihram dengan apa ni Tok Imam. Kadang-kadang laju hamba pada Tok Imam. Dan Tok Imam tu akad waruk doa. Tok Imam baru salli dia Allahu akbar. Akad dah dia. Tok Imam baru duk niat baru. Hukum dia lagu mana? Batal sembahyang. Kena Tok Imam dulu. Tapi contohnya nak ayat waruknya dia. Orang zikir. Kalau tak habis 10,000 sepagi, apa tak topik masjid. Roti canai tu kau biarnya sejuk je lah. Bagi ambo mendapik dada dia bagi. Riak, takabur, sum'ah, bahasa hebat. Hebat. Ambo anak orang hebat. Ambo anak pegawai. Ambo ngaji ilmu agama. Alah ambo tahu belaka ilmu agama. Main-main setan. Ambo ingat lagi bapa main benda kamu pesan ke ambo bersama ramai-ramai ustaz-ustaz. Masa tu kita duduk makan di meja makan lah, kedai di topak tu. Dia pesan ni, bapa nak pesan ni semua asatizah ni, ustaz-ustaz mengajar masjid-masjid ni. Bapa nak pesan kita ni duduk mengajar di depan sekali, kita ngadaknya orang puluh-puluh orang depan. Dia kata kita nak sebarkan dakwah bagus, dia kata molek, tapi kena berhati-hati. Kita nampak mata kita ada 70 orang depan kita. Sebenarnya hak tak nampak di mata kita lebih daripada 70 laluan setan duk bisik kita. Hebatmu. Hukum hakim duk ujung jarimu.
Oh hebatmu, tahu belaka ilmu-ilmu ni. Mari macam-macam. Hadis kan. Ni kena jaga riak, takabur, sum'ah. Bila mari benda ni, kena bisik dalam hati kita satu benda. Hadza min fadli rabbi. Semua kelebihan ni milik Allah, bukan milik aku. Semuanya kelebihan ni hanya milik Allah, bukan milik aku. Aku duduk dalam bank Palerima. Bank Palerima lah, bank tu. Nah, contoh. Ada puluh-puluh ribu, ratus ribu, juta contohnya. Dan nak mana sipai kemak keming boleh 10,000 seboleh felda bui sipai tegak sipai tak sini gerok sikit abuk tu. Contoh, maka berasa supaya duit banyak, berasa riak, berasa sedap duduk dan sebagainya. Rezeki ni kena beringat adik kakak muslimin muslimat, ayah haji makcik haji. Bila mana kita dijemput Allah, kita diambil nyawa oleh malaikat, maka ketika itu kita akan merayu-rayu pada Allah. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalulah mengui kat aku ni sikit je lagi masa, ya Allah, aku nak minta masa sikit lagi. Ni ayat Quran ni. Ila ajalin qarib fa as-saddaqa, wajib nescaya aku akan bersedekah kepada jalanmu ya. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin, supaya aku ni termasuk daripada orang-orang yang soleh. Apa dalam Quran tak sebut sembahyang? Aku masa sikit lagi nak sembahyang 2 rakaat, sikit lagi masa nak buat umrah. Ya Allah, kalau mui masa aku sikit lagi ya Allah, aku boleh buat, aku boleh puasa kau. Macam tu. Apa fa as-saddaqa Ta'ala kita? Ramai orang tak tahu sedekah adalah raja kepada ibadah. Sebab dia boleh memberikan pahala terus menerus walaupun kita telah mati. Selain pada anak soleh, selain daripada ilmu yang bermanfaat, sedekah tu juga boleh mendatangkan hasil tanpa henti. Kalau ada masa sikit, Allah, aku akan bersedekah pada jalanmu ya Allah. Aku masa sikit lagi ya Allah. Kita berasa sayang duit kita dapat felda bayar nak lepas, kita tak tahu. Sedekah bersedekah tu kita lepas dinding, bola getah, dia akan pantu balik mari ke dunia semula. Pada hakikatnya dia tembus dinding pergi sampai ke syurga Allah berbentuk pahala untuk perbelanjaan kita sana seksa. Pada kita simpan dalam bank Palerima, baik kita simpan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita patuh balik bola getah mari kita juga di dalam dunia kita. Lagu mana? Barakah duit yang kita dapat. Zakat pendapatan kita sehari yang cukup ke tak? Kena ingat setiap pendapatan yang Allah Ta'ala beri kita bukan semata-mata duit kita belaka dah. Ada duit orang 2.5% sahaja, tak banyak pun. 1,025 riyal, 25 riyal atas 1,000, sikit je. Sekali belanja saing beres lalu. Sekali belanja 50 riyal dah. So kau 25 riyal, sikit berdoa. Kalau 10,000 baru 200,500. Itu zakat. Belum lagi bersedekah, wakaf dan sebagainya. Maka kita pantuk kita balik. Duit kita simpan tak gerak dah ustaz. So, kalau buhala SB, buhala tabung haji kau biar. Tapi kita kena ingat, rezeki ni minallah yang pertama. Yang kedua, kalau Allah nak ambil, dia boleh ambil. Sebab hak dia. Asbab melalui orang lain. Kalau dia tak nak kata rugi kita, maka rugi juga. Rugi lah, kau mana duduk lempeng tu ustaz, molek-molek tu lain duduk dalam bata, bawah bata. Orang curi boleh naik atas rumah ambil, dia duduk selamat dalam lempeng lah. Siapa kata? Orang ada seorang pensyarah, pensyarah aneh, pikat tinggi jugalah, atas pada orang puan, bawah orang puan. Dia pecing, dia boleh lah duit, tak tahulah berapa banyak, mana jumlah ratus ribu lah, bubuh dalam bank kemah keming. Orang puan tak tahulah. Ingat kau selamat duduk dalam bank, hanya satu panggilan sahaja, terima. Tak ada lah sebagai siapa. Barang hak apa gini. Bank gini hackers, scammer. Ni
Scammer tu hak zaman lah ni. Tapi nak ayatnya kalau Allah Ta'ala nak bukan kata rezeki kita akan berlaku kebocoran wang. Tapi kalau kita sentiasa infak, sentiasa bersedekah, Allah akan jaga harta kita. Tak berlaku tiba-tibanya pergi ambil duit 10,000 saat ni, dah naik motor, naik kereta perpong, pecah tayar, bau terbabah, pecah, kau tu pecah kau ni, habis pitih. Tak ada apa-apa, habis enjin kena baki 4-5 ribu, tinggal separuh. Bos dalam bank berhacker-hacker pula, tinggal 5 riyal. No, kalau bukan rezeki kita. Anak buah hamba ada seorang, nasib baik gaji diberi separuh baru. Masuk dalam bank, terima mesej, tetek siapa? Mesej siapa beli ikut US dollar. Kejut, buka online, nampak duit tu lebih. Cup tu lebih. Daripada 800 lebih. 800 lebih tak? 800 lebih. Cup foto-foto lah kali tinggal apa ya? Belah-belah riyal. 2 riyal serial tinggal. Kalau dia bukan kata rezeki kita. Tapi apa isyarat tadi berapa? 120,000 lebih hilang dalam masa beberapa saat sahaja. Kita berasa sedap duduk. Rasa selamat duduk dalam bank dunia. Bank yang tentu selamat, bank akhirat. Situ benda. Kita berasa sedap. Boleh ambil saat ni berlaku kebocoran wang, barakah tak ada dan sebagainya. Bapa pun mak yang amba tengok, amba pun boleh 10,000 sebulan juga. Bapa yang dia boleh 10,000 sebulan, tapi nampak dia ni pas-so beli tanah pula. Pas keping beli tanah. Lepas tu pula tukar kereta baru. Lepas tu bini dia kata nak pakai sofa baru. Sofa dulu buruk dah. Tukar pula. Lansih pun buruk juga tukar pula. Dapur ni duk main lecah lagu ni. Berair bocor. Alih-alih kita beki. Tukar terus dapur baru. Boleh buat. Kita apa jadi tak boleh buat contoh. Mari mana? Mari daripada barakah pada rezeki kita. Jadi nak royaknya kena jaga. Setiap benda tu adalah daripada ilmu tasawuf yang kita jaga hati kita. Segala benda katanya si kenali pesan. Dalam pengasuh, buku pengasuh di majalah pengasuh adalah majalah pertama di negeri Kelantan. Pertama di negeri Kelantan tahun 1917 kalau tak silap. Ma'ik 1915 tu mengali asas ke 1917 dia start karya buku pengasuh. Pesannya dia terakhir dia kata, janganlah sampai terlihat adanya diri. Maksudnya jangan berasa kelebihan duduk kita. Hak kita berlaku kereta, jangan berasa kereta tu kereta kita. Jangan berasa bini tu semata-mata bini kita sampai selama-lama sampai kau seksok pun hak kita berlaku. Anak-anak kita memang atas IC anak kita, tapi pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Duit kita, harta tanah, ke motor, basikal buruk, semua kita belaka. Jangan sampai terlihat adanya diri kelebihan. Harta kelebihan, serah semak hak kita belaka. Semua tu milik Allah. Nak yang itu kenali besar. Itulah ilmu tasawuf, supaya kita dapat menjaga hati. Okey. Itu adalah kesimpulan daripada hak bulan lepas, iaitu kita nak simpul bahawa kita kena ngaji 3 benda ni. Dan amo yakin di Ciku ni bagus. Amo tengok jadual, mungkin silam tak tengok moleklah jadual. Kebanyakan amo dengar khabar di Ciku ni dia banyak program-program keagamaan. Masuk dalam kelas agama bagus, cuma kadang-kadang masuk tu kadang-kadang tidur. Masuk dah ustaz. Tapi amo tak faham. Ustaz tu mengajar. Nak faham mana? Pertamanya tidur. Yang keduanya hak tak tidur pula tak tanya. Dia tak faham, pas tak tanya pula. Yang ketiganya ustaz tu pula tak tanya. Maka amo ambil pendekatan, amo tengok Ustaz Azhar Idrus. Bagusnya Ustaz Azhar Idrus. Cuma kelebihan dia tak mampu, tak ada masa dia yang begitu sempit menggosorkan dia satu batai tubuh nak pergi rata seluruh Malaysia ni tak boleh. Jadi dia tak ada mari Ciku 3 ni contohnya. Maka apa dia buat?
dia mendekati masyarakat dengan menanyakan, membuka soalan kepada masyarakat supaya apa yang tertanya-tanya, terngiang-ngiang difikiran, hak serabut dalam kepala ni dikeluarkan dan dijawab apa saja persoalan. Tetapi pada 15 ataupun 17 tahun yang lepas, amo dengar Ustaz Azhar mula-mula mengajar dulu. Pada masa tu Ustaz Azhar, sebab kalau lah ni orang kata Ustaz Azhar tok pekoh. Nah, tanya gapo boleh jawab belaka. Deh. Pertama sekali dia sendiri dalam kuliah dia. Dalam kuliah dia kata, ambo modal selalu lah Senin dia kata. Hak mana ambo berasa tak boleh nak jawab, ambo tak tepi selalu. Ambo jawab, ambo boleh jawab. Nombor satu. Dah. Yang kedua, setiap soalan orang tanya tak semestinya dia jawab. Dia kata, ambo pun sama, tak semestinya mau jawab. Kalau sekiranya soalan tu sensitif sampai balah, contoh nak warna gapo ustaz hak molek nak makah lah ni, bukan warna nak cat rumah. Contoh ustaz, ambo lagu mana ni, ambo duk warna lain, lepas tu berasa PN10 ni bagus. Contoh, berasa nak bersama dengan PN10 contoh. Ambo tak boleh komen benda tu. Benda sensitif tak boleh komen. Tapi kalau bab hukum hakam, ambo mengumpul seperti mana awalnya daripada Ustaz Azhar dulu, dia kumpul soalan-soalan yang dia boleh jawab, dia jawab selalu. Yang dia rasa tak boleh jawab ataupun ala kadar, dia hanya boleh jawab 50-50, maka dia jawab ala kadar. Hak tak boleh jawab, dia kata dia akan jawab di sesi kuliah di tempat lain pula. Maka kalau siapa dia nak tahu jawapan soalan saat ni, kena ikut. Kalau dulu kena beli CD dia. Dah. Lah ni tak ada CD dah. Orang kata tak beli mana dah CD, tak sempat dulu. Okey. Jadi lah ni kena tengok YouTube dia. Jadi ambo pun ambil pendekatan yang sama, ambo buat channel Pondok Tok Kenali. Pondok Tok Kenali official. Kalau kata ada soalan orang Ciku 3 tanya, ambo mungkin dia jawab di tupak. Kalau benda hak soalan ambo kena rujuk dulu. Tapi kelebihan apa? Kelebihan yang pertama, orang yang menanyakan soalan dapat pahala yang berlipat-lipat kali ganda daripada setiap orang yang dengar, dia dapat pahala. Satu. Yang kedua, ambo sendiri boleh perangat ilmu-ilmu yang ambo mungkin dah tak ingat dah, karat ramat dah. Ataupun ada ilmu sendiri ambo yang belum tahu juga, ambo boleh belajar lagi sebab guru-guru ambo masih lagi ada, ramai lagi ada. Hak meninggal pun ramai ada. Dua. Nombor tiga, kita boleh menjadikan beribadah orang masyarakat semua ni. Kalau contoh Cikgu 3 tanya, tiba-tiba ambo jawab ditumpak, tapi seluruh Malaysia tengok YouTube contoh, maka dapat pahala. Jadi lepas ni ambo buka soalan. Ambo buka soalan, siapa-siapa yang nak tanya gapo-gapo, nak tulis pun boleh. Tadi ambo jawab dah soalan di tempat lain lah. Di semalam. Lepas tu yang kedua pula, ambo bawa untuk sebagai menjadi permulaan bacaannya, ambo baca kitab. Ambo baca kitab yang dikarang oleh guru ambo sendiri. Kitab ni tidak dijual di Jafarawah. Tak jual di kedai-kedai buku kitab-kitab, tak jual. Kitab yang diberi nama oleh tu guru ambonya ialah Jauharatul Fiqh fi Masailil Furu'iyyah Lisyafi'iyyah. Permata-permata fiqh yang menjadi cabang perbincangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kita kena mendalami mazhab Syafi'i. Kenapa? Sebab kita tak sebi pening duduk campur dengan mazhab yang kita tidak diamalkan di neraka. Bukan tak betul mazhab Maliki, Hambali boleh, tapi sekadar tahu sahaja. Sebab kita kena berpegang kepada satu mazhab supaya kita tidak pening. Kita pergi Mekah, kita masuklah contoh pintu babus salam contoh. Kita pun letaklah selipar, kita pun tengok pintu. Oh, lagu ni pintu. Okey, macam lepas ni tubik kau ni pula pintu serupa ya. Pergi kau lupa warna sama, warna emas juga. Contoh, dia pergi tawah 70 sen pening. Campur pula sen 70 kau pening. Waktu nak cari selipar, mana nak balik ke hotel semula. Wah, jumpa pintu bersama. Sini yang mau letak selipar, pergi cari celah, tak ada selipar. Siapa dia pula ambil selipar aku?
Walhal pintu lain. Dia pun nak tarik jalan kaki balik dah lagi hotel. Cakap jalan je sekala 15 minit sampai dah. Setengah jam tak sampai lagi. Sebab apa? Sebab salah pintu. Masuk pintu lain, tubik pintu lain. Tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i kita, kalau kita start dengan mazhab Syafi'i, kalau kita start dengan mazhab Maliki, kita kena keluar dengan mazhab Maliki. Kalau kita start dengan mazhab Syafi'i, kena keluar dengan mazhab Syafi'i. Tak boleh nak pakai ikut dia. Kecuali kita berasa kita ngaji ilmu 4 mazhab ataupun 2 mazhab. Contoh, kita mazhab Syafi'i sini kemah dah, tiba-tiba kita nak sambung ilmu pelajaran di Maghribi. Contoh, Maghribi mazhab Maliki. Contoh, sampai sana kita pun mendalami pula mazhab Maliki. Balik cikgu 3, berasa nak ikut mazhab Maliki, boleh, tapi untuk diri kita sahaja. Jangan bawa kepada orang ramai, nanti orang pening pula. Ambil air semaya cara mazhab Maliki, semaya juga cara mazhab Maliki. Lebih kurang tak nak apa pun. Cuma tak boleh campur-campur ikut dia. Dah. Okey. Itu tu kata pintu saat itu supaya kemah. Jadi ambo baca soalan ni buku kitab ni yang dibukukan oleh Syekh Qamarul Lail bin Muhammad, dan dia ni minta ambo setiap kali nak baca kitab dia suruh menghadiahkan yang suratul Fatihah kepada orang yang memberi mencetuskan idea untuk mengarang kitab ni. Suruh dia karang kitab ni. Siapa ke kitab dia karang sebanyak mana? Ni jilid yang pertama, baru jilid yang pertama. Lebih kurang dalam suku heci ataupun setengah heci, lebih kurang dekat-dekat setengah heci. Jilid pertama ada 9 jilid. Jadi dia kata minta hadiah Fatihah kepada kawan baik dia ketika ngaji pada tahun 1987, iaitu 35 tahun lepas, iaitu kepada Haji Suhaimi bin Muhammad, iaitu abang sulung kepada Dr. Zulkifli, mantan mufti wilayah ataupun mantan menteri agama, abang sulung dia. Yang kedua, guru dia Tuan Guru Haji Hasan Ismail, dan yang ketiga Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf ataupun orang panggil Haji Mak Syurga, dan yang keempat adalah kepada Datuk Haji Ismail bin Yusuf, dan yang kelima kita baca juga kepada pengarang kitab Fathul Mu'in, kerana menggunakan kitab Fathul Mu'in rujukan utama dalam kitab ni. Nama pengarang kitab Fathul Mu'in adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, dan yang kelima kita baca juga kepada pengarang kitab ni sendiri, iaitu Syekh Qamarul Lail bin Muhammad. Yang keenam kita baca juga hadiah Fatihah ni, Fatihah sekali jangan bimbang, cuma kita hadiah ke sekaligus Fatihah ni kepada yang keenam adalah kepada Syekh Abu Bakar Syata Ad-Dimyati, iaitu pengarang kitab I'anatul Talibin, kitab Beqobsar, dan salah seorang daripada guru kepada Tok Kenali. Tok Kenali dan ngaji dengan Syekh Abu Bakar Syata Ad-Dimyati. Dan kita baca juga kepada Tok Nyai Ambo sanilah, iaitu Tok Kenali Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad yang digelar namanya Tok Kenali. Dan jangan lupa kepada ibu ayah kita, semua tok nenek kita semua sekali. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, kita baca sikit kitab ni bukan dengan cara kita duk baca kitab lepas-lepas. Kita baca kitab lepas-lepas tu mungkin biasanya dia start dengan mukaddimahnya dulu. Ni dak direct soalan tu. Direct soalan dan terus jawapan. Amba terus ulas selalu. Dan masih lagi duduk dalam keadaan solat. Tajuk solat lagi. Penting solat ni. Dalam kebanyakan kitab fiqh dia akan start babut taharah. Tetapi kitab I'anatul Talibin, kitab Fathul Mu'in, dia akan start dengan bacaannya babus solat. Kitab membicarakan bab solat mula-mula. Kenapa dia start dengan solat? Kebanyakan kita dengan at-taharah. Sebab kata ulama-ulama lain, nak semaya kena bersih dulu, kena taharah dulu, kena suci dulu. Tapi katanya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, dia kata semaya ni kalau terpaksa, dia kata tidak bersih pun kena semaya juga.
Tak ada wuduk pun kena semaya juga. Lagu mana? Taing pagok. Duduk atas kereta, duduk atas highway, sekat tak boleh buka pintu. Rapat sangat kata contoh orang pakat mari celok. Nak buka pintu tak boleh. Waktu nak habis dah. Zuhur sampai ke asar. Ni lah kebanyakan yang berlaku tu di Kuala Lumpur sana. Di negara-negara yang penuh dengan jam sama, Kuala Lumpur khususnya, biasanya sekali berlaku, maka Allah bisa tegar biasa. Batu mula tak sembahyang pada tu. Sedekah dosa orang tak sembahyang ni sangat besar, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa orang merompak, lebih besar dosa daripada hukum-hukum minum arak dan sebagainya. Besar dosa tak sembahyang lagi. Hukumnya orang tak sembahyang sebenarnya kerak teka. Tadi kita baca dah kitab ni, tapi bukan kita lah yang menghukum, kerajaan yang menghukum setelah diberi nasihat 3 kali. Tak sah juga sembahyang. Maka kena kerak teka. Nak yang bisa patah tu bahayanya. Kita main-main je. Dah balik rumah dengan cucu contoh. Cucu tak boleh galuh lalu kalau dengan cucu. Kalau dengan anak boleh kira, boleh ke pulah-pulah nampak. Tengok cucu kat alah mu ni kat mak. Tu oyak dah ke sembahyang. Apa yang mu tak sembahyang ni? Dia tahu tu bodeng kita malah kita. Alah boleh buka saji tengok. Makan ni pun banyak. Mari makan. Suruh makan. Bukan kata orang maru, nampak, hamba dah. Suruh makan pula molek-molek. Ulama zaman dulu, siapa dia tak semaya jalan atas batah padi, dia bakar batah ataupun dia suruh perata, jangan lalu batah ni. Ni orang panggil batah maja. Orang Kelantan panggil maja. Celaka. Orang tak semaya duduk atas wakah. Kalau ulama awliya illah dulu, dia suruh bakar wakah ni. Sebab apa? Sebab orang duduk ni ada orang yang fasik, dia tidak semaya. Bakar. Tidak berkat. Kita relax-relax ya. Siapa dia tak semaya dalam rumah kita sendiri. Bukan cikgu 3 lah. Lain. Cikgu 3 juru belaka, semaya belaka. Tapi sendiri mengingatlah, kena beringat, berhati-hati. Benda ni benda besar, bukan benda main-main. Jadi kalau bab solat ni kita start dengan mula-mulanya, padahal pada sebelum ni babnya bab taharah bab solat tentang bab rukun tu rukun ni. Ambo kalau bab rukun qauli, rukun fi'li, semua ambo bawa contoh. Tapi ramai orang ni macam ingat ambo mai. Ya gurau ya ingat ke. Ambo ke gurau ambo yang benar sungguh. Hak menjumpa sungguh. Dia tak faham bab rukun qauli, rukun fi'li. Ni start mula-mula ni. Siapa dia hak wajib, sembahyang ni boleh bila, untuk siapa, lagu mana, semua ada belakang dah. Kecek dah, bicara dah bab tu. Ni hak ke depan kita nak baca pula. Cuma rukun qauli, rukun fi'li ramai mana orang tak tahulah mana, ikut dia terabur sembahyang. Sembahyang Allahu Akbar. Kadang-kadang dengar pada tu imam takbir. Takbir sebenarnya hanya kadar diri kita sahaja. Baca suratul Fatihah rukun qauli untuk diri kita sahaja. Hak mana hak waswah macam mana huluran medu tu. Hak lagu tu tak mengaji tu sebenarnya. Ni ada tu belakang tu. Hak amal yang ada duduk di Alustar Kedah. Memang betul-betul berlaku. Hak amal lalu sendiri. Lepas tu ganggu jiran sebelah. Kalau kata jiran sebelah, hak sebelah kita dengar, itu ghalib biasa. Kat jiran kita sah lagi sebelah, dengar juga bacaan kita, baru makruh. Ketiga, makruh tahrim. Keempat, dengar lagi haram. Sama depan, jarak dia lebih kurang, jarak ke tepi sama jarak ke depan, mana persegi. Bukan ketiga sah pertama tu supaya orang sebelah dah, sebab ia jarak. Mana kalau dengar siapa kata imam, maka haram kalau mengganggu tu imam. Maka tu imam duduk baca molek-molek dah. Contohnya berlagu pula, comellah berlagunya. Ar-Rahmanir Rahim. Was-was doa di belakang dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Contoh dia Maliki Yaumiddin, dia Alhamdulillah. Lagi contoh
Habis maliki yaumiddin, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pula tu imam. Terganggu tu imam. Dah. Tapi setakat ni, tapi amo pernah hampir-hampir juga nak terganggu kerana berlaku benda ni. Dah. Tapi kalau hak semaya sebelah berlaku sungguh. Nak kita duk ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Dia duk main sebelah, duk main maliki yaumiddin. Kita pun maliki yaumiddin juga. Lepas ihdinas siratal mustaqim, maliki yaumiddin pula. Siapa dia? Hamba lah tu. Pernah berlaku lagu tu. Dah pernah satu ketika jadi tu email, habis ring ni khusyuk, takut dia baca sebuah saat ni, nak pergi pusing balik. Hampir berlaku sebab derah sangat baca. Kita wisalah duduk dekat pertama lagi, waswah kecemani huluran mendu, tahu jatuh apa ada belakang. Waswah kecemani huluran mendu, jatuh gauk, habis yang ngomong belakang. Okey, kita baca kitab sikit supaya ambil berkat kitab ni. Kita baca Fatihah. Baca Fatihah dah sekali. Tak lagi? Tak lagi dah? Kau baca dah? Baca dah? Tak apa, baca Fatihah banyak kali pun tak apa. Tapi dah baca dah, beres. Okey. Adakah wajib? Ni mari soalan dah. Soalan bila-bila kamu tanya ni, bila kamu baca, nak suruh orang pakat tulis soalan sebenarnya. Tapi dia ita-ita, nampak tak ada lagi hak nulis ni. Nampak lagu duk main. Tapi tak apa, akak tanya pun tak apa. Wana? Nak tanya? Boleh. Kalau nak tanya terus pun boleh. Macam tadi kamu baca soalan tu daripada hak tulis, daripada luar tu, daripada hak tadi soalan duduk di gerung tu. Gerung tupak kamu baca tadi. Okey, tak apa. Boleh akak tanya dah, tak ada masalah. Okay. Gapo dia tanya soalan sini muka surat 5, iaitu adakah wajib menyegerakan akan qada ke atas orang Islam yang mukallaf sekiranya ia meninggalkan solat tanpa keuzuran. Ni bagus ni bab qada ni. Galiknya kita ni ada hak tinggal zaman muda. Ada orang tanya hamba soalan, ustaz. Ni soalan ni mari tupak pun ada, mari kau musai tanya pula soalan ni. Nak qada ni ramai orang tak apa faham. Pagi tadi tanya pula, ustaz, boleh kau kita qada di waktu bukan waktu hak semaya tu qada tu sendiri. Contoh kita qada semaya subuh, nak qada waktu zuhur, boleh ke tak? Ringkasan dia agak boleh, tak ada masalah dah. Nak semaya pada waktu haram, semaya sunat. Contoh semaya lepas asar, semaya lepas subuh, boleh ke tak nak semaya qada? Boleh, tak ada masalah. Hamba beri contoh lepas, hamba kata nak bayar hutang pukul 3 pagi. Ketuk pintu bapak mak. Kita baru balik Kuala Lumpur, nak pergi balik, malah nak patuh balik semula. Ketuk pintu bapak mak. Bapak mak pun tobek. Apa dia? Kamu ni main gang aku pagi-pagi, 3 pagi pun tengah macam. Marahnya. Dak mak sabang mak. Kita ni memang tak ada. Nak balik lalu Kuala Lumpur. Kita mari jumpa bapak mak ni. Muka dia mu nak jumpa aku nya. Mana ni mana balik Jumaat. Contoh lah ni, nak. Ya proyak pula. Dak kita mari nak bayar hutang pak mak. Hutang. Selulah. Berapa mu nak bayar? Kita bayar separuh dulu pak mak. Dulu kita hutang dengan pak mak 10,000. Malam ni kita nak bayar 5,000. Boleh. Tak apa ke pukul 3 pagi? Tak apa. Lagu tu lah. Allah Ta'ala ni, hutang qada ni adalah hutang kita dengan Allah. Allah tak kisah waktu mana pun. Janji hutang, tetap hutang. Tetap kena bayar. Okey, boleh ke tak? Dia kata, adakah wajib menyegerakan akan qada? Menyegerakan solat kita tertangguh, iaitu nak qada semaya. Betul ke tak? Adakah wajib? Jawapan dia, memang wajib ke atas kita semua menyegerakan qada solatnya jika ia luput tanpa keuzuran, seperti disengajakan tinggal sembahyang kerana menonton televisyen, TV contoh, ataupun berbuat-buat duk galip buat betul les sepupu mari
Adik ipar lama dah tak balik, buang kata buat daripada Zuhur terlanggar orang biasa. Allah asar tu. Maka segera ke qada itu lebih utama. Kalau kita lalai secara sengaja. Bahkan perbuatan sebegini adalah haram. Buat benda larang haram dah. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami berkata yang zahir baginya bahawasanya wajib bagi orang yang meninggalkan solat tanpa uzur menguruskan sekalian waktu harian itu untuk qada kecuali beberapa waktu sahaja untuk makan dan tidur yang diperlukan benar-benar. Maksudnya di zaman Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan kena qada dulu, tak boleh lagi duk berebut nak sembahyang sunat. Tu ijtihad daripada ulama mutaakhir, ulama mutaqaddimin, ulama dulu. Maka ada pun dalam keadaan dunia makin hari makin sibuk, maka ulama berijtihad boleh juga pahala sembahyang sunat dengan syarat qada lebih banyak daripada sunat. Kita ni berebut masa nak sembahyang sunat duha, nak lebih ke duha, nak sembahyang sunat fajar kerana pahalanya seisi dunia, nak sembahyang sunat qabliyah ba'diyah kerana besarnya pahala dan sebagainya contoh, ataupun nak sembahyang sunat tarawih nak 8 rakaat sebab sebulan setahun sekali je mari. Boleh. Tetapi zaman Tok Kenali yang mau ingat daripada anak murid dia cerita, zaman Tok Kenali kalau siapa ada lagi qada dia tak sembahyang tarawih sama-sama. Dia suruh sembahyang qada dulu lebih banyak daripada sembahyang 8 rakaat saat ni. Kalau contoh 8 rakaat lah, kalau kata 20 rakaat sembahyang qada lebih daripada tu dulu baru boleh sembahyang sunat. Boleh sembahyang sunat tapi kena lebihkan qada dulu. Contoh kita nak sembahyang ba'diyah 2 rakaat ataupun qabliyah 2 rakaat, sembahyang qada dulu 4 rakaat walaupun sembahyang asar, duduk waktu zuhur sembahyang asar ataupun sembahyang isyak. Cuma beza dia lagu mana? Kalau sekiranya kita ni duduk tengah jadi kita sembahyang qada zuhur pada waktu malam sebagai contoh. Ada soalan ke ni? Ada soalan apa kali? Adik baju putih ada soalan ke? Ada? Tak ada. Okey. Apa ada masalah tak apa, kat tangan dah, tak ada masalah. Okey. Jadi kalau sekiranya ada apa orang panggil qada yang belum lagi ditunaikan, maka kena lebihkan daripada sembahyang sunat. Itu hukum. Dan sia-sia sembahyang sunat tanpa adanya qada ataupun tidak qada langsung terus sembahyang sunat, sia-sia, tak dapat pahala. Sini nak juga pahala boleh, tapi sembahyang lebih sikit. Cuma beza dia kalau nak sembahyang zuhur, contoh kita sembahyang zuhur di waktu malam, contoh habis sembahyang isya kita qada habis dah contoh, maka kita pun sembahyanglah sore sembahyang zuhur. Tiba-tiba mari orang nak jemaah dengan kita. Dia pun mari duduk sebelah kita. Jangan cuik. Cuik tu tak ada dalam sebelah nak jemaahnya. Cuma makmum pertama kena duduk sebelah daripada kanan kalau makmum lelaki. Makmum perempuan belah kiri lah. Kalau orang isteri kita lah. Kalau kata Cik Fatimah tak boleh lah mari duduk sembahyang sebelah kiri kita, jadi fitnah pula. Anak dara pula. Tok Imam duduk sembahyang balik bagi sembahyang. Allahu akbar. Tak boleh jadi fitnah pula. Mari jauh sikit tak apa. Okey. Mari duduk sebelah kanan makmum. Jarak mana? Jarak yang paling comel adalah hujung tumit kepada hujung jari ni kaki tu imam contoh hujung. Maka kita duduk di hujung, sama-sama hujung. Kita hujung depan, dia hujung belakang. Tu paling comel. Maka ketika tu Tok Imam akan dengar takbir kita. Sebab takbiratul ihram secara rukun qaulinya dengar telinga sendiri. Bila kita dengar saat ni, maka Tok Imam wajib dengar. Bila dengar dia tahu bahawa ada orang nak jadi makmum, dia kena pun niat dari diri dia bahawa aku jadi imam. Mari lintas sahaja aku jadi imam. Maka bila dia jadi imam, lagu mana kita qada suhur, kita qada asar, tapi waktu malam orang jadi makmum kita belakang, lagu mana? Kita baru rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua, lagu mana?
Deh. Hukumnya sunat untuk membaca kuat. Sunat juga baca kuat walaupun berlakunya qada zuhur ketika malam, maka kena baca kuat. Deh. Walaupun zuhur walaupun asar. Deh, sebab malam. Tapi kalau kata semaya Isya pula pada waktu zuhur, pada waktu asar, tiba-tiba orang mari nak jadi makmum kita belakang. Nah, kita pun pandai-pandai Bismillahirrahmanirrahim. Tu imam tak ngaji. Jadi tak boleh baca kuat. Jadi kuat dengan tak kuat ni tengok waktu dah. Kena sil juga. Okey. Okey. Cuma selit sini amun bawa satu hukum tentang bab qada segera dengan qada lambat. Okey. Kalau kata qada tu secara sengaja, maka saat ni jawab dah, iaitu kena segera ke. Okey, qada hak lama pula lagu mana situasi kedua? Qada hak lama pula. Baru insaf. Hak tu hak berlakunya. Katanya Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata tolak waktu keperluan benar-benar. Makan, minum, hijau dan sebagainya free je. Tak boleh nak buat. Terus semaya sampai habis. Itu hakikat yang sebenar. Tetapi kalau katalah tak mampu juga lagu tu, tapi biarlah sebanyak yang mungkin. Lagu mana? Waktu zuhur kita pun qada, lepas zuhur kita pun qada, lepas asar kita qada, lepas maghrib kita qada, lepas isya kita qada. Paling kurang qadanya satu kali satu waktu, paling kurang. Hak comelnya 2 ke 3 ke. Contoh dia kata amba ni ada hutang Allah Taala 10 tahun. Dah 10 tahun ataupun 30 tahun hamba tak ada semaya. Contoh, maka nak qada lagu mana ustaz? Kita pun tanya, nak qada berapa lama? Dia kata hamba nak qada dalam tempoh 10 tahun ustaz. Lagu mana nak buat? Mudah je. Setiap waktu semaya 3. Tu ijtihad ulama mutaakhirin, hak terakhir, hak terbaru lah. Boleh semaya 3, semaya zuhur, semaya qada 3 kali. Pak habis. Asar pula pak habis. Ataupun nak ambil hak sisa kau tak ada kisahlah. Jadi tu semaya lebih sama. Okey, itu hak lama. Situasi ketiga kita baru habis musim FIFA. Musim bola berawal ni anak muda kita ni. Adik-adik kita biasa golek tengok bola. Bangun tahajud. Tahajud tapi tak ada tu email lah. Tu email di TV. Depan TV tengok bola. Go! Argentina lawan sekian-sekian contoh. Maka pukul 4 pagi baru berasa habis main bola, baru berasa ngantuk. Bro, tarik selimut tidur. Okey, bila kita tidur, kita pun tersedar. Sedar-sedar pukul 10 pagi contoh. Dia ada 2 situasi. Satu sedar ketika orang bed dah. Bed tu dah dengar pak mak bed ni malam pagi ni, ya aku ngantuk. Perai sikit lah. Padi bangun pula 5 minit. Settle. Bisik 5 minit je. 5 minit. Bro, tarik selimut. Bro, jadi 5 jam. Bukan 5 minit, 5 jam. Pukul 10 pagi baru sedar. Contoh, kalau kita dah dengar ketika subuh, kita dah dengar orang semaya, kita dah dengar, lepas tu kita pun tertidur pula, sedar pukul 10, kita wajib segera ke selalu semaya. Sebab apa? Sebab kita dah dengar. Tapi kalau kita tidur tu kita tak dengar, tak sedar langsung, tidur mapuh orang panggil. Kasar lah tu. Tidur mati pun orang panggil. Contoh, maka apabila tidur saya tak kabar langsung, sedar-sedar bila pukul 10 pagi, maka hukum segera ke semaya ia tak jadi wajib, dia jadi sunat segera ke. Qada wajib, cuma segera tu sunat. Qada tetap wajib. Bila dia kena qada? Dia kena qada sehingga contoh katalah bangun tu dia ada kerja, dia ada temu janji siapa-siapa pegawai ke apa, dah Felda panggil, dia boleh pergi dulu jumpa saing tanah, dia ambil duit 10,000 dulu, tak ada masalah. Sampai tangi semaya zuhur, baru dia pun lepas semaya zuhur dia pun qada subuh tadi, boleh. Tak dosa. Bila start dosa? Bila dia masuk waktu kedua.
Duk ralik. Sepatut kena buat lepas sahur. Tak ingat. Duk cara-cara khabar-khabar asal. Orang biasa Allah. Subuh tak qada lagi. Maka dia bermula lepas pada masuk asar tu, maka dosa dia start jalan. Sehar dosa pun dicatat dah. Masuk dosa tu seolah-olah jadi himpun dah. Okey, bila tersapu, bila kita qada, maka kita wajib kena qada segera bila masuknya waktu asar. Situasi dua berbeza tetapi jangan sengaja pula. Dah sedar pukul 5, tak apa. Agak-agak tak dengar telinga, sombak kapah pula. Sombak kapah tak sewi bangun, tak sewi sedar, aku nak bangun pukul 10. Hak tu secara sengaja. Bila secara sengaja sedar pukul 10, wajib kena qada segera juga. Tapi kalau kita nak bangun sebenarnya tapi tak sedar, maka dimaafkan dan diberi kelonggaran sehingga waktu kedua. Okey. Ada soalan belah kat tangan je, tak ada masalah. Ambo mari jauh ni. Mari jauh. Boleh ke apa panggil? Boleh semaya jam musafir. Lepas ni nak balik selalu. Bagus soalan. Allah. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik. Amanah yang diberi, dia berlawa. Amanah hak bui pula dia tidak amanah. Tu antara ciri-ciri orang munafik lah. Dan munafik ni ada munafik besar dan munafik kecil. Munafik kecil ni dia apa orang panggil, dia buat langgar benda-benda yang kecil dari bentuk ibadah. Cuma ambo ingat, tapi soalan ni bagus, cuma ambo jarang jawab soalan ni. Tadi ambo ready dah sebenarnya nak baca ketika kubur tadi. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dah ada pula dua, tapi kita tu duk tata kereta dah. Tak ingat mana, minta maaf. Kalau nak ulah lebih panjang lagi kena semula. Amo minta izin, amo jawab ala kadar dulu hak ni. Bukan hadis tu memang tepat, memang betul, cuma huraian atau amo nak hurai lebih panjang tak berapa berani. Tapi antaranya adalah amanah yang diberikan kita tidak amanah. Kita kecek, kita menipu dan sebagainya. Nanti insyaAllah abang tengok YouTube kita akan tanya, kita akan bercerita tentang bab munafik di dalam tempat lain, kita akan hurah biar puas hati insyaAllah. Tapi abang balik di rumah kan, buka telefon pergi channel YouTube Tahi Pondok Tok Kenali Official. Kita akan buat soalan, ingat soalan Ciku 3. Ciri-ciri orang munafik lah. Okey. Maka saya akan ulah dengan lebih detail lagi. Sebab soalan ni jarang yang menjawab. Bukan jarang, tak pernah lagi yang menjawab. Ini kali pertama orang Ciku 3 hilir kata. Soalan hak lagu ni hak nak hak jarang yang menjawab. Tadi readingnya kita cedek tak ada idea, tapi idea mari semacam tak ada guna lah kita tadi. Kubur tadi pakai berau tobek. Kalau dia amu baca tu lekatlah malam ni. Kalau amu tahu gitu soalan tanya malam ni, amu baca tadi. Amu tak ada baca tadi. Cuma amu decet dia yang kita depan. Dekat live. Kat live ada soalan banyak. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Memilih kami bersama keluarga ilmu pilihan Allah terbaik. Ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya pasal perbezaan mazhab tadi. Bolehkah kita berpegang dengan mazhab Maliki pasal aurat lelaki, iaitu lutut bukan aurat? Kerana saya biasa tengok Muslim dari Timur Tengah, dari Timur Tengah, Afrika contoh, solat pakai seluar pendek atas lutut. Bagus juga soalan ni. Ni soalan daripada live. Kamu buat live bela-bela ni. Jadi ada orang tanya daripada mana, wallahu alam. Jadi kalau kata dah ni live ni pun live Pondok Tok Kenali juga. Ni channel Pondok Tok Kenali. Okey, kita nak berpegang kepada mazhab ni. Tok Kenali dulu bimbang dah benda ni. Dulu Tok Kenali duk kecek dah, sehingga mana waktu dia ngaji di Mekah ketika tu Syekh Ahmad Zain Al-Fadani dijemput
oleh pemimpin daripada Mesir untuk menyelesaikan masalah tentang bab kepentingan mazhab. Maka untuk kenali antaranya diajak, dan yang kedua Datuk Perdana Datuk Nik apa tak ingat. Tak ingat Nik apa. Ni Mahmud. Dia ajak anak murid pada Syekh Ahmad Zaid Al-Fatani. Dia pun tanya bab hukum lagu mana, bab gini-gini. Pertama nak capur tak boleh. Yang kedua, kalau kata kita nak berpegang kepada mazhab Maliki, contoh, kita kena betul-betul alim mazhab Maliki. Kita nak berpegang kepada mazhab Hanafi boleh, tetapi kita kena betul-betul alim mazhab Hanafi. Barulah tak pening. Kita ambil air semaya mazhab Syafi'i, tapi kita semaya mazhab Maliki, tak boleh. Seperti saat ni lah, ambil contoh saat ni, masuk pintu lain, tubik pintu lain, tak boleh. Membatalkan air semaya tak sama. Cara ambil air semaya juga tak sama. Ada yang sunat, ada yang wajib, yang tidak sama. Tetapi meraihkan mazhab bagus. Contohnya basuh kepala. Mazhab Hanafi wajib basuh kepala perhabis. Siapakah habis rambut ni? Maka mazhab Syafi'i kita sunat. Wajibnya 3 lah dah, tapi sunat untuk basuh belakang. Kenapa? Nak meraihkan untuk banyak selalu. Contohlah tu. Jadi tok kenali bimbang benda ni berlaku akhir zaman, maka tok kenali pacak undang-undang tubuh kerajaan negeri Kelantan, iaitu berpegang kepada mazhab Asy-Syafi'i dan berpegang akidah kepada Abu Hasan Al-Asy'ari Al-Maturidi. Jelas tidak boleh diogeh, tidak boleh apa orang panggil di apa bahasa surat ke apa ogeh. Tidak boleh dipacak ni, tak boleh buai lah. Tu amat tahu daripada MB di Kelantan kita. Patut pula ke dia ni. Banyak soalan ni. Soalan ke Ustaz nak tanya pasal berbeza mazhab. Dah ni. Ada soalan lain lagi ke? Mazhab Maliki pasal okey, mazhab tu lah. Okey, bro juga. Apa jadi dua ni? Tak boleh buka tak maaf ni, jadi tak boleh nak slide. Okey, boleh buka soalan, tak ada masalah. Tanya soalan, tak ada masalah. Nak balik terus ke Berkhia ni? Jauh ni. Tok Imam sendiri tanya. Ni bagi luar biasa ni. Amo tak aja dengar, tak aja tengok Tok Imam kat tangan ni, cikgu 3. Tok Imam yang paling berkaliber amo jumpa. Apa dia Tok Imam? Tak ingat. Amo puji sikit ilal lah. Boleh. Akak takbir. Tengok ada sini, situ. Mana hok tu banyak. Hok tu. Cara akak takbir mana hak sebenar? Ada duk gini boleh, ada hak gini pun ada. Nama tak pasti ni mazhab apa dia ni. Ada tinggi tu. Ada mazhab duduk gini pun ada, Jadi hak cumanya gitu pun ada, gitu. Soalan hak mana hak betul. Okey. Aib belakang ni apa? Okey. Pertama sekali dalam mazhab ni banyak tempat-tempat yang akan tangan. Contoh mazhab yang gini ni biasa mazhab Hambali. Hambali. Okey. Pada asalnya akad tangan tak jadi masalah sangat. Boleh berlaku mana pun asal dia. Tetapi cara yang sebaiknya adalah tujuan akad tangan ni tanda berserah diri kita pada Allah. Aku serah pada diri aku padamu ya Allah, tolonglah ya Allah. Contoh lagu tu. Contohnya ibarat kata orang nak tembak kita. Cik tolong cik jangan cik. Contoh. Ada orang kata cik jangan cik. Orang bayarkan dalam TV lah. Angkat tangan. Lagi snapper. Angkat tangan. Kita pun dah cik saya tak bersalah cik. Saya tak bersalah cik. Ada angkat tangan sini, serah diri pada Allah. Ada angkat tangan cik tolong cik. Boleh berlaku sebenarnya. Tak ada masalah. Cuma hak amo tak ada jumpa lagi Allah. Hak angkat tangan atas gitu tu tak tahulah apa ni. Besok naik motor ke apa motor ke apa panggil ni. Motor ke dia hafsa gini dia pegang. Tak tahulah. Okey. Boleh, ada masalah. Cuma kalau hak letak tangan pun ada juga orang tanya, takbir satu tepat letak tangan.
Kita pergi Mekah tengok ada ramai duduk sini. Ada. Ni mazhab Syafi'i memang dua. Mazhab Syafi'i antara pusat hingga dada. Mazhab Syafi'i dengan Maliki, dan sedikit ke kanan. Sedikit ke kanan juga mazhab Syafi'i juga. Boleh. Tak ada masalah. Cuma dalam hadis sahih mengatakan tangan tempat letak ni ada 3 hadis. Yang pertama adalah antara di dada yang pertama. Ni kisah ada orang ngajar kitab hadis sahih Bukhari di Kota Baru. Dia ngajar di masjid besar ni, Kota Baru, tak soyak masjid mana apa pun tak ingat. Jadi dia duduk mengajar, dia dengan profesor apa nama tak ingat. Bila dah tahap profesor tak boleh baca. Maka wilah kitab Sahih Bukhari, bacalah dia. Tiba-tiba jumpa hadis, tangan letak di dada. Dia pun kata, tengoklah adik kakak, kita selama ni duduk semaya letak atas pusat. Tengok hadis sendiri ni mengatakan di dada. Jadi kita duduk letak atas pusat tu, duk ikut orang-orang tua. Tak betul adik kakak. Jadi lepas pada tu orang mari esok tak ke atas belakang pada tu. Duduk 2-3 minggu jumpa pula hadis bawah pusat pula. Dia pun kata, adik kakak tengok, 2 tempat kita boleh letak. Dia boleh cover lagi. Hak atas dan juga bawah pusat. 2 tempat ni tak ada antara pusat hingga dada ni, tak ada. Duduk boleh 2-3 bulan, jumpa pula antara pusat hingga dada dia kokok tekaklah dia. Amba minta maaf amba yang kata tak ada, amba tak jumpa lagi sebelum ni. Ni baru amba jumpa. Sebenarnya boleh. Itu mazhab Maliki dan juga Syafi'i, antara tempat letak pusat hingga dada. Mazhab Hanafi letak bawah pada pusat. Mazhab Hambali di dada. Kalau mazhab tu pergi lagu ni tu, tu tak tahu mazhab apa dia pelik. Kalau Ustaz Azhar, ni Ustaz Azhar dia bukan apa, dia kata mazhab Gilbab. Dia kata. Tu Ustaz Azhar dia. Tak ada, sebab dalam 4 mazhab tak ada mazhab tu pergi nak cekik lagu ni. Mazhab nak mati dah berkali. Nak cekik ni. Okey. Bagus soalan dia boleh sangat-sangat. Boleh berlaku. Cuma jangan hak lagu ni gini boleh berlaku. Kadar apa ni, kalau mazhab Syafi'i kebiasaannya kadar ibu jari di tahap telinga. Ini hak masyhur. Tapi kalau hak akak tangan gini, hak lagu ni Allahu akbar. Tu mazhab mana? Mazhab loghat. Mazhab yang tidak menggunakan mazhab, kebanyakannya dia terus masuk Allah. Mazhab dia panggil kurang beradab dengan Allah Ta'ala. Kita menghadap Allah Ta'ala ni, sebelum kepada kita semaya, kita kena rasa bahawa kita sangat hina menghadap Allah. Sangat-sangat hina, sangat kerdil. Kena ada perasaan tawaddu', khudu', kena ada, rendah diri sangat-sangat. Tak ada aku ni pegawai, aku datuk tak seri, tak ada. Depan Allah Ta'ala ni tak ada dah. Maka serah diri sungguh-sungguh dengan rasa sangat lemah. Allahu Akbar. Hinanya aku ya Allah, banyaknya dosa aku ya Allah. Mari dalam hati kita. Jadi tak boleh Allahu Akbar. Gitu. Orang panggil tak ada adab. Cara beradab semaya dengan ada tamakninah, berhenti sedikit. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Contoh. Allahu Akbar. Berhenti sekejap lagi. Allahu Akbar. Tu dia panggil mazhab tak ada adab. Okey. Boleh. Ada soalan boleh kat tanya lagi. Tak saya puji lah. Tak saya puji lah. Zakat tengok kita bayar ni zakat tengok. Syafi'i ni berat. Okey. Kita bayar tadi puluh lebih. Ada-ada orang kita bayar tak ada kita doa. Banyak kali ni aja. Tak mana. Okey, asalnya mazhab Syafi'i kita kena bayar dengan berat. Bayar dengan berat. Dan hamba tengok bukan mazhab Syafi'i saja, mazhab Hambali pun dengan berat. Kata silap hamba pergi Mekah pada bulan puasa pada ketika tu, pak sepupu hamba tu pergi nak bayar zakat, dia pergi jumpa dengan tepi jalan, dia pun bayar, dia berat dan sebagainya. Okey.
Cuma berijtihad ulama mutaakhirin mengatakan boleh berpegang kepada mazhab Hanafi dengan menggunakan duit. Lebih kurang apa tak ingat Hanafi kata silap. Jadi boleh guna duit berijtihad kerana nak memudahkan, nak kebakar zaman semakin sibuk dan banyak kegunaan yang kita boleh bagi. Maka ulama berijtihad kalau kata beras saja, maka kalau dengan duit ni macam-macam boleh buat dan sebagainya. Itu antara sebab yang dibolehkan mazhab menggunakan mazhab lain lah. Gitu kata lebih kurang lah. Hebat ni tu email pertama hamba dengar tanya soalan. Biasa tu email taksir tanya soalan. Okey. Mazhab tadi mazhab Maliki. Okey, baca dah ni. Okey, dua lagi. Satu ustaz nak minta tips atau amalan. Yang kau tip malas kejut ni. Dan lembutkan hati orang lain. Contohnya adik-beradik atau anak-anak jenis rebel. Apa dia? Rebel. Memberontak. Kawan-kawan, partner bisnes dan utamanya isteri ataupun mertua atau bakal. Aduh. Soal dia mudah ni. Tak nikah lagi ni. Bakal mertua. Okey, nak lembutkan hati. Okey, nak lembutkan hati ni satu benda yang bukan perkara senang lah. Terutamanya anak sendiri. Allah payah cakap kerah hati dan sebagainya. Cuma ada para ulama yang pertama sekali adalah doa lah. Tu kita tahulah. Nombor satu, doa pada Allah. Allah sangat-sangat nak dengar kita minta pada dia. Yang kedua adik-beradik, kawan-kawan, partner bisnes. Tip deh. Payah juga nak jawab ni. Cuma hamba kalau ayah adik-beradik, kalau anak-anak lah hamba ingat, terutama isteri. Kalau isteri dengan anak tu hamba insya-Allah boleh jawab lebih kurang yang pernah digunakan. Lagu mana? Contohnya isteri yang tak dengar kata. Suami pun ada juga. Bahasa sedap lah yang kahwin bini je. Tok lelaki pun ada juga. Asal kerah palo. Contoh lagu mana? Boleh baca ketika mana dia tidur. Ini antara petua bukan fatwa, petua. Nyambil video hamba nyagi buat viral pula. Petua. Petua ni boleh dibacakan doa ketika tidur. Ketika isteri kita ataupun suami kita tidur. Kita sedar tengah malam ke ataupun kita nak tidur tu, kita tengok bola FIFA lambat tidur. Baru tengok orang tidur kita tidur dah. Masa-masa tu kita boleh nak baca pelembut. Baca Ya Latif 21 kali. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal latiful khabir. Satu. Yang kedua, kita bagi salam kepada roh dia. Orang yang mentidur ni, roh dia telah dikeluarkan dan dipegang oleh Allah. Maka kita kena salam ke dia. Salam ke dia dan bercakap dengan dia. Boleh bercakap. Cakap jangan kuat pula, sedar pula. Sedar kajah kita tu. Jadi yang molek satu lagi baca doa dalam ayat Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ya. Ni petua ni. Ini juga doa ngasih sebenarnya, tapi jangan nak amal lah untuk ngasih dah. Tapi kalau untuk nak melembutkan hati bagus. Hamba kadang-kadang suruh orang puan hamba baca ke hamba. Bacalah kabeh, tak ada masalah. Lagu mana? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ya Fatimah binti apa? Contoh Fatimah binti Zahra. Contoh binti Mak lah boleh. Yuhibbukumullah. Nescaya Allah Ta'ala ayat tu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutlah Nabi. Tapi doa situ kita baca ikutlah fattabi'uni, ikutlah aku. Ni petua ni. Ni guru hamba ada ajar. Sore salah sore guru hamba dia ajar fattabi'uni. Ikut kamu. Kalau sekiranya kamu ni nak Allah kasihkan kamu,
Tak, fattabi'uni, maka ikutlah aku wahai Fatimah binti, contoh kalau bini saya contoh, wahai apa ni, fattabi'uni ya Siti Sarah binti Latifah yuhibbukumullah. 7 kali baca 7 kali. Ketika mana dia nyamu tarik nafas, dia tarik nafas tidur tu kan, kita baca. Okey, tu 2. Yang ketiga, berkomunikasi dengan anak ataupun dengan isteri yang keras sangat, dengan suami yang keras sangat ketika mana dia bergerak. Dia tengah tidur ni. Nah, kita pun kecek kuat sedih pun sedar macam gerak, terganggu sikit. Masa tu roh dia dikembalikan. Masa tu kita royak. Abelung, abi ni nak alung ngaji sungguh, nak alung belajar sungguh-sungguh supaya jadi ulama, nak suruh alung ni jaga akhlak, jangan buat biadab dengan orang tua, jaga hati. Contoh luah apa saja. Abi nak gini dan sebagainya. Ayah nak mak ni jaga adik-adik molek, jangan keras, jangan backing adik-adik. Contoh ketika dia tidur, tu salah satu petua dah. Okey. Ada lagi. Semua boleh guna ayat surah, semua boleh guna ayat surah Yusuf ke? Apa maksud? Semua boleh guna ayat surah Yusuf ke? Sambung yang atas. Kau sana lembut ke tu? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita bini 2, sudah soalan. Bagi soalan panas ni baru soalan. Ustaz, kalau kita bini 2, pas susuk kau bini tua. Bini 2, pas susuk pula kau bini tua. Ni baru soalan kata Ustaz Azhar. Adakah kita tu dalam kategori mampu ke tak mampu? Betul. Kalau kita beristeri 2 ke 3 ke, bila kita susuk tu tidak menjadi masalah asalnya. Tetapi masih dalam kategori kita tidak mampu sebenarnya. Kadang-kadang mampunya kita yang sebenar-benarnya pada hukum asal dia adalah mampu zahir dan batin. Dan batin di sini jangan fikir tenaga batin sahaja, untuk pengajian ilmu agama dan sebagainya boleh kita betul dan sebagainya. Okey. Tapi kalau susuk bermakna kita pun masih lagi duduk dalam kategori kurang mampu. Jadi sebaiknya biarlah isteri tua tu kena tahu. Dia kata kalau tahu tak jadilah Ustaz. Dah nak nikah 2 sangat. Ada juga orang kata kalau nikah 2 kena nikah dulu barulah royak. Ni antara petua yang tidak bagus. Yang tidak bagus dan tidak, yang kurang beradab. Yang bagusnya sebab apa? Isteri kita tu susah payah bersama kita. Lahirkan anak, besar anak sama-sama, sama-sama susah, sama-sama senang. Tapi untuk maklumat semua ramai juga orang salah faham. Amos sendiri pun pernah diroyak disarankan, bukan disarankan, dinyanyikan orang panggil daripada saing Amos sendiri. Seorang tu guru pondok, buka pondok siap, dia nikah 2. Dia tengah cari nombor 3. Bila jumpa dia royak kamu, Ustaz, bila nak tambah 2? Bila nak ikut sunnah? Tak dia. Amba pun jawab saya, kata amba ikut sunnah dah. Sebab dalam hadis kata an-nikahu sunnati, nikah tu sunnah. Nabi tak royak nikah 2, 3 tu sunnah. Tetapi bila pernah Nabi buat poligami, maka jadi sunnah juga. Tapi kalau kita tengok dari awliya illah kawan kepada Tok Kenali, iaitu Tok Seleha. Tok Seleha di Tupak tu, salah satu kelebihan dia katanya cucu cicit dia yang jaga kuci kubur dia. Bukan kuci kubur, kuci tempat dia suluk. Siapa dia tak pernah pergi, kalau kata boleh pergi ziarah ke makam dia tu, ada tempat satu lubang suluk dalam kubur. Lapai kali lapai, dalam lapai, lebar lapai belakang. Masuk boleh tutup pintu, berasa sepuluh dalam kubur, ada liang lahat dan sebagainya.
Kata cicit dia antara kelebihan Tok Seleha, dia kata dia tidak pernah mempunyai isteri pada satu masa kurang dari 4. Saya kejut mula-mula. Apa kelebihan? Maksud lagu mana? Dia kata maksudnya dia amalkan segala benda sunnah, amalan-amalan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunat semaya, segala semaya sunat dia semaya belaka, segala zikir dia zikir belaka dah, segala puasa dia puasa belaka dah, segala sedekah sama dah. Dan tinggal terakhir adalah kahwin yang belum lagi dipenuhi. Maka dia pun start kahwin 2, 3 dan 4. Adalah kalau nikah banyak pun sebab sunnah buat belaka. Ni dah semaya sunat qabliyah tahu faham mana, tak nak nikah 2. Sungguh sama ayat tu. Ai bergelenya nak nikah 2 dapat teh. Semaya puasa pun tak nak pernah puasa sunat gapo. Nah. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Boleh nak nikah 2, 3 ataupun 4. Tapi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tak mampu maka sudah. Mampu salah satunya adalah susut, maknanya takut. Masih lagi dalam kategori kurang mampu. Bukan tidak mampu, kurang mampu lagi. Okey, maka sudah fawahidah. Dan ayat ni bukan ayat suruhan. Ayat ini ayat yang membolehkan sahaja, bukan kata suruh. Dan kena ingat satu benda, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam lebih lama monogami lagi daripada poligami. Minta maaf. Jangan marah orang jatuh. Amma pun orang jatuh, bukan tak si 2, 3 nak belaka, tapi mikir banyak benda yang perlu dipikir. Okey. Jadi benda lagu mana? Kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Monogami ni maksudnya nikah sore, iaitu berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah lebih lama lagi. Bila meninggalnya Sayyidatina Khadijah, barulah dibawa tahun kesedihan dia, tahun meninggalnya Sayyidatina Khadijah, tahun meninggalnya pak saudara kesayangan dia, maka dibawa terbang pergi jalan-jalan. Pok kita lah anak sedih kan, bawa anak pergi jalan raung-raung ciku 3, ciku 4, ciku 5 contoh. Pusing dah contoh. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun sedih Allah Taala bawa pergi jalan Isra dan Mi'raj. Selain daripada dapat kewajipan solat 5 waktu, bahkan juga kelebihan ketika tu lepas pada tu lah Rasulullah mendapat alamat dia akan berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika tu dia nak suka sebagai untuk menghiburkan hati dia, satu-satunya isteri yang Allah Ta'ala jodohkan dalam keadaan kecil ketika tu. Maka dia kejut macam nak suka, biar betul ni budak kecil lagi nak kahwin ni. Maka dia pun sampai ke dalam keadaan macam antara suka tak macam nak suka, sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq terus ambil serius benda ni. Dia kata, betul ya Rasulullah, aku sangat setuju. Nak lalu anak tu Nabi. Cuma maka selepas daripada nak berkahwin ni, maka berkahwinlah. Bila berkahwin kerana kecil sangat, Rasulullah tak duduk sekali. Kenapa? Terlalu kecil. Maka Rasulullah pergi hari-hari main gora ya, membawa main macam nak hibur ke hati semata-mata. Dah kecil tak kena duduk sekali. Maka Sayyidina Abu Bakar pun tengok, tak kena kahwin dah tapi tak duduk sekali. Dia nak juga anak dia ni hidup berumah tangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengambil petua daripada orang tua. Maknanya petua boleh guna. Jangan ingat fatwa aja boleh guna ustaz. Petua boleh guna juga. Kata tak boleh guna pun. Siapa kata? Sayyidina Abu Bakar pergi tanya petua orang tua, lagu mana cara nak besar ni tubuh, nak suruh naik cepat, nak suruh tulai cepat besar, nak suruh jadi orang tua. Baru umur 9 tahun ni nak duduk sekali lagu mana dah. Maka mengambil masa lebih kurang 3 tahun. Mengambil masa 3 tahun, Abu Bakar As-Siddiq memberi makan, kata orang tua kena makan rutab yang kurma yang hak metah, hak muda sangat tu, kerah tu, makan dengan timun batang. Tu antara dalam kisah lah. Amo ingat dia makan juga ia jadi besar. Umur 9 tahun serupanya umur anak dara kita dah.
Dia pun umur 6 tahun, supaya umur 10 tahun kita dah, supaya umur 12 tahun dah, tapi kecil lagi lah. Berasa kecil lagi umur 10 tahun ni. Tapi Sayyidina Abu Bakar makin besar, siapalah umur 9 tahun telah pun menyerupai anak dara yang telah pun umur 25 tahun. Ni petua. Nak suruh tinggi, nak suruh cepat besar. Maka selepas pada tu bila nampak besar, barulah Sayyidina Abu Bakar kata boleh duduk sekali dah ya Rasulullah. Maka selepas tu maka duduklah sekali. Nak marah soalan orang tanya ni kahwin dua sana. Sedap kita bukan marah, nak kahwin dulu lelah gila. Mana sana yang di sini. Okey. Ustaz, anak nak nikah dua tapi bini tak wi. Kita pun takut kau bini. Adakah kita ni dayuh? Orang ni olik lah. Olik bukan dia je. Orang lain begitu juga. Bukan takut kau bini. Cuma bini tak takut kita. Tapi situlah nikah dua tu bukan tak leh. Muhammad Anis nama dia. Muhammad Anis nak nikah dua pergi kat bini dia. Sudahlah. Tapi mula live boleh tengok juga soalan dia tanya. Bini yang tak tengok ni. Okey, nak nikah dua, nikah tiga boleh, tetapi biarlah kita betul-betulnya ya, pertama sekali biar daripada restu ibu bapa, restu keluarga dan sebagainya. Itu yang terbaik. Ustaz Azhar Idrus, dia isteri 3, tapi setiap isteri dia, maka sampai masa dia nak kahwin semua, dia suruh berkenalan dengan isteri tua dia. Dia beri nombor telefon, dia beri WhatsApp dan sebagainya. Terahlah berkenalan. Kalau berasa boleh pergi, habis nak nikah pula. Dia pun, bini dia mungkin terbuka, mungkin cukup belaka berkali kan. Dan cukup belaka dah, maka dia pun faham tentang agama, maka berkenalan. Sampailah rasa boleh, barulah dia kahwin. Itu baru betul cara. Isteri ketiga pun lagu tu dia buat, dia ayat dalam kuliah dia sendiri. Hamba dah dengar. Maka kena bui, dah kena. Tapi kalau sekiranya saat ni nak guna doa saat ni pun boleh ketika tidur. Apa cara rahsia lah segar tu email. Sudahlah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Hamba tak ajing baca ni ayat ngasin ni dalam kuliah ni. Yang kita tanya sudah. Hamba tak boleh jolok-jolok tanya topik. Jadi lembut hati dululah kalau nak jugalah. Maaflah apa ni apa panggil sersema hari ni kata hidung dah mungkin bilik duduk tadi tu dia debu kapek. Kita sedua sikit. Okey. Ada lagi kau soalan-soalan? Apakah hukum jika ia mengerjakan solat sunat sedangkan solat fardunya belum lagi ditunaikan? Maaflah baca juga Mari hukum pula bab semaya apa dah nikah jauh kan nikah kamu. Tak ada kerja lain. Maaflah aku Okey, apakah hukum jika ia mengerjakan solat sunat sedangkan solat fardunya belum lagi ditunai? Hukumnya adalah haram. Ni mazhab Syafi'i ni. Ni hak muktamad. Hukumnya adalah haram walaupun solatnya itu sah. Cuma khilaf bagi Al-Imam Al-Zarkashi. Imam Al-Zarkashi kata tidak sah. Kalau hak lain kata haram, semaya sunat tadi sah tapi tak dapat pahala. Sah tapi tak dapat pahala. Perbuatan haram. Dan kalau kata Imam Al-Zarkashi kata tak sah terus. Bersalahan bagi Imam Imam Al-Zarkashi lagi. Jelas. Mana kalau nak juga lagu mana nak main sunat kena semaya fardu qada tu lebih banyak. Okey, hamba baca lagi soalan ada 2 lagi ni nak habis. Bagaimana pula hukumnya jikalau seseorang itu mengerjakan solat qada di samping solat sunat? Ni soalan yang hamba baca dah saat ni, cuma hamba tak tahu ada bawah ni baru baca. Hukum sebagaimana berikut. Okey. Yang pertama dia kata mengikut fatwa ulama mutaqaddimin iaitu 700 hijrah. Mutaqaddimin 700 hijrah ke bawah. Hukumnya tidak boleh semata-mata.
Berlainan pula fatwa daripada ulama mutaakhirin. Sebahagian ulama mutaakhirin yang terbarulah, iaitu bermula daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ramli dan sebagainya. Maka di atas mazhab mutaakhir inilah guru kami berpegang. Guru kami berpegang iaitu Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari yang berpegang, iaitu boleh semaya yang ayat tadi, boleh nak semaya sunat dengan syarat qadanya lebih banyak. Okey, solat sunat tahiyatul masjid boleh campur dengan solat apapun. Okey, ni hamba tanda sebelah dalam kitab, takut dia terlupa, dia mungkin dia tak boleh lah, tak undur lah. Okey, solat sunat tahiyatul masjid boleh campur dengan solat sunat apa-apa. Nak campur dengan solat sunat hajat ko, qabliyah ko, semaya sekaligus, tak ada masalah. Kan ulama kata pula kita mai semaya qabliyah, dan automatik dapat juga semaya tahiyatul masjid. Okey, 3 benda dalam orang semaya ke apa orang panggil naik masjid ni, 3 benda kalau boleh utama. Okay. Yang pertama, bila adab untuk naik ke masjid, selain daripada baca doa masuk ke masjid dengan kaki kanan, selain itu 3 benda. Yang pertama sekali, niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat i'tikaf, kalau ada benda kita niat lagi. Yang kedua, solat tahiyatul masjid. Jangan lepaskan. Sangat besar fadilah dia. Dan yang ketiga, berebut kepada saf yang pertama. Saf yang pertama ni lebih besar daripada semaya di Raudah. Orang dia berebut juga kalau pergi di Madinah, dia berebut di semaya di Raudah. Sebenarnya lebih afdal semaya saf pertama lagi. Katanya Rasulullah, kalau mu tahu semaya besar kelebihan semaya di saf yang pertama, maka mu akan berebut lebih pada berebut semaya di Raudah. Kalau kita pergi Madinah, mana orang berebut? Raudah berebut, betul tak? Berebut. Sebenarnya saf pertama lebih besar lagi. Walaupun tiga-tiga semaya tiga-tiga, maya saf yang pertama. Berebut. Okey, seterusnya mazhab Hanafi boleh qada campur dengan solat sunat. Ni mazhab Hanafi, boleh semaya, boleh qada campur dengan solat sunat. Semaya fardu dengan semaya sunat boleh campur. Tapi mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i asalnya tidak boleh qada campur dengan sunat, tak boleh. Cuma sebahagian sahaja yang kata boleh campur. Ada juga mazhab Syafi'i kata boleh campur. Dan semaya juga sunat boleh campur. Antaranya contoh semaya sunat hajat. Contoh, orang minta solat hajat, kita pun serabu, hajat kau boleh pulak, aku gaduh ni nak tengok bola. Hajat kau dia pulak, aku nak semaya ba'diyah ni, aku tak tinggal ba'diyah. Sebenarnya boleh niat semaya sekali dah. Niat semaya gapo orang panggil semaya hajat, ba'diyah ataupun sunat. Qabliyah pun boleh semaya ketika ba'diyah. Lagu mana? Qada. Contohnya macam ni, bila lama lagu ni orang tak semaya sunat dah, qabliyah biasanya. Kebanyakan masjid tu qomat selalu. Maka qabliyah tak dapat pahala. Jadi cara nak boleh dapat pahala juga lagu mana? Ketika semaya ba'diyah, niat juga semaya qada qabliyah. Bagi orang yang biasa buat qabliyah. Kalau orang tak pernah biasa, setengah ulama kata tak boleh. Kalau orang pernah biasa buat, dia boleh niat dan pahala dapat dua-dua, walaupun semaya 2 rakaat sahaja. Banyak poin malam ni. Okey. Sebab anak buah hamba ni kalau banyak poin ingat, dia pun buat TikTok. Alah ni macam-macam. Buat TikTok hukum hakik, bukan TikTok joget-joget lagu tu. Hukum hakik. Bagaimana pula hukumnya jika ia meninggalkan, ni soalan terakhir, meninggalkan kerana uzur. Okey. Hukum orang yang meninggalkannya, iaitu meninggalkan semaya waktu luputnya daripada waktunya kerana ada keuzuran seperti lambat gerak, gerakannya kerana solat, kerana tuanya dan sebagainya. Hakik ada soalan yang orang tanya apa di Masjid Gerung. Dia tanya, Ustaz, betul ke ada masbuk muafiq pada rakaat pertengahan ni, rakaat ketiga contoh, kedua ke ketiga, ada ke tak? Jawapan dia memang ada. Masbuk lah, muafiq tak apalah, standard dah. Masbuk lagu mana berlaku dekat ketiga? Okey, berlaku biasanya 2 keadaan. Yang pertama, orang sakit,
sikit bangun. Awak bangun diri molek. Nah, tu imam pun Allahu Akbar, rokok dah. Maka dimaafkan pada dia, jadi masbuk. Dia boleh rokok, boleh tupai kepada tu imam saat ni. Fatihah tu imam boleh tupai. Tak jadi muafik. Okey. Yang kedua, tak boleh bangun. Bukan tak boleh bangun, tak boleh bangun. Sekak baru bangun, pop, kena punggung pok mak. Semayang rapat sangat, penuh sepuluh Mekah, katakan contoh. Baru nak bangun, pom, setuh ada benda lain. Orang hak depan ni rapat kan, setuh benda lain hak dah punggung orang depan pok, ada benda lain. Faham ada benda lain tu. Pak saku, ada lagi. Hak tu sakit orang. Kena tunggu dia bangun dulu, betul-betul saling pocik tua saat ni. Contoh sakit urat dan sebagainya. Maka hak muda saat ni, abang mak kita muda lagi, adik alih kita baru bangun molek, tu imam rokok juga dalam keadaan yang sama contoh. Maka dijadikan, dibolehkan masbuk juga, tupai tu imam. Masbuk standard lah, bangun saat ni, maka dia baca kadar Fatihah sebanyak lebih kurangnya orang bila 35 hingga 40 saat baca Fatihah. Cuma haram kepada muafik yang haram ialah orang yang sengaja melambatkan. Tu imam bangun malam dia duduk nengung lagi. Duduk nengung malam ni Argentina ni. Lawe agak Argentina ni berkali. Duduk nengung, duduk mikir Argentina lah, gapo lah. Contoh, ataupun duk minta hajat tu hajat ni apa semua, bangun-bangun tu imam rokok lah. Contoh, itu adalah muafik haram. Dia kena terus baca sebelum tu imam terangkat daripada rokok. Kalau sekiranya tu imam bangun dan iktidal, maka batal sembahyang dia. Itu ijma'. Walaupun ada qiyas kata, khilaf kata tak batal lagi. Okey, lambat gerak kerana tuanya sekali. Atau tidak, atau tidur yang tidak disengajakan. Anda menjawab dah tadi. Ataupun lupa yang tidak disengajakan buat. Memang tak sengaja sungguh-sungguh, tak ingat sungguh. Contoh. Demikian itu adalah sunat baginya menyegerakan qada. Sunat menyegerakan qada solat qada selalu. Solatnya selalu. Selalu bahasa Kelantan ni. Sebelum mengerjakan solat hadirnya. Hadirnya maksudnya solat depan. Masuk waktu lain pula. Walaupun luput jemaah solat hadirnya. Contoh, solat asar saat ni tak ada kita nak ambil nak sembahyang jemaah. Lebih utama qada lagi daripada solat jemaah saat ni. Kita gigi orang nak sembahyang asar, subuh tak qada lagi, kita baru teringat, maka kena qada dulu sebelum daripada asar. Sebab kena segera sampai tahap tu. Yakni solat dalam waktu itu seumpama solat asar dalam waktunya. Di sini disunatkan menyegerakan itu jika tidak ditakuti luput solat hadirnya. Dalam inilah qaul yang muktamad. Habis. Tu faham tak? Faham tak? Kau tak faham? Tak faham tanya, tak apa. Hamba rasa jadi lama juga hari ni. Hamba ingat nak sebentar je. Ada merasa kalau dah tak ada soalan, tak ada soalan dah. Kau soalan simpanan, simpan dalam otak. Soalan munafik saat ni insya-Allah hamba akan jawab lebih detail lagi. Hamba jawab ala kadar yang saat ni, iaitu hadis hamba teringat masa duk mengaji duduk ngapa. Idza haddatha kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Masa duk mengaji pondok dulu. Jadi tu antara ciri-ciri munafik. Cuma dengan huraian yang panjang, yang jelas, hamba akan cerita di tempat lain pula lah. Tak ada arah lah. Sebab hamba kena kemah jawab dengan supaya orang jeliga, biar we faham molek, insya-Allah. Ada lagi soalan? Tak ada lah. Kalau setakat tu dululah. Jadi seperti mana yang hamba bagi tahu tadi, kita ni
Amba sendiri pun tak faham mana sebenarnya kaedah cara apa ni apa orang panggil cara kehidupan sebenar di G3 cuma tahu lebih kurang lah. Nah, takut lebih kurang. Cumanya kalau amba tidak sampai ke benda ni takut amba rasa bersalah kalau amba tak royak. Tu amba royak sana ni. Kadang-kadang orang ni tak faham. Dia kata apa rezeki dia ni dia jadi tidak cair, tidak apa ni macam tak cukup sedekah, dan orang lain cukup, berapa aku tak cukup. Kita kena cek. Kebanyakan masalahnya adalah kerana kurang kita bersedekah. Tu sebab ayat Quran kata sepuasa ni hamba baca sana ni. Fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kita akan berkata kepada Allah bila kita dijemput pada Allah, ya Allah, kalau memberi aku masa sikit je lagi, maka aku sudah pastinya fa as-saddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah kepadamu supaya aku ditergolong daripada orang yang soleh. Nak jadi orang soleh supaya bebas daripada siksaan kubur. Kita kadang-kadang berasa hidup dunia ni rasa kekal lama. Kita tak tahu kita ni ambil bila-bila masa. Dan dunia kita hidup paling terik pun 60-70 tahun je, kebiasaan goliknya. 70 tahun, hingga 70, 60 hingga 70 tu dalam hadis. Kalau pergi sampai 80 tu ekstra, 90 ekstra lagi, alhamdulillah ekstra vakansa. Tetapi itu pun tidak selama duduk dalam kubur. Duduk dalam kubur sehingga beratus tahun dalam kubur. Duduk dalam kubur ni beratus tahun. Kalau Imam Syafi'i sudah pun lebih 1000 tahun duduk dalam kubur. Hidup hanya 50 tahun lebih je. Imam Nawawi berapa tahun je, tapi duduk dalam kubur lebih pada 1000 tahun. Kita berapa lama? Ini sama-sama kita hisap. Bila kita dah dijemput Allah, kita kena ingat 3 perkara yang kita kejar atas muka bumi: tahta, wanita dan juga harta. 3 ni bila pergi atas kita ke tanah perkuburan akan balik berlaku. Satu saja tinggal sekali kita, iaitu amal ibadah kita. Terutamanya yang tinggal saat ni 3 perkara juga. Dalam 1 plastika, ilmu yang bermanfaat juga dibawa sampai selama-lama. Anak yang soleh duk doa semua. Dan yang ketiga, sedekah jariah. Jadi kalau siapa-siapa yang nak lagi, sebab dengan khabarnya ada lagi orang yang rasa nak buat sebagai satu amalan tetap. Kalau kata Ustaz Api Hukumi mari, dia kata bawa tabung hamba nak infak, nak bayar zakat. Tadi pun ada orang bayar zakat tadi. Zakat bagi orang yang tak perlu kepada nak bayar kepada 8 asnaf. Salah satu asnaf fisabilillah di pondok terkenali pun boleh, tempat lain pun boleh, ataupun yang lebih utamanya maik sendiri. Tapi ada orang dia nak pergi kepada tahfiz, contoh kepada pusat pondok dan sebagainya. Jadi tadi ada mari tanya Ustaz, ambo ada 45,000, berapa zakat ambo? Ambo pun kira lah ke dia. Dia pun bayar, bubuh dalam tabung. Siapa dia nak bayar zakat kelapa sawit, kau boleh 10,000 sebulan tu zakat pendapatan. Tak banyak pun 10,000 sebulan tu, maknanya 200,500, 1,025 ya contohnya. Ataupun nak wakaf, ada juga tabung wakaf. Dan yang ketiga untuk pembangunan. Siapa dia yang nak masuk infak untuk pembangunan, selagi amal bawa tabung tu duduk sebelah tabir orang puan, supaya orang puan pun boleh buka tabir, boleh untuk nak infak, sama-sama infak. Dan seperti biasalah ada label atas tu, boleh pilih nak masuk tabung mana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Apa yang baik anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, yang lemah kelemahan dia sendiri. Mohon maaf kerana ambil masa yang begitu lama, begitu panjang. Moga-moga apa yang dikongsikan bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah ada rezeki, ada masa, kita akan jumpa lagi insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam